Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 10 April bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Tarikh melihat anak bulan Syawal ditetapkan Khamis 20 April bersamaan 30 Ramadan 1440 Hijriah. Menurut Pejabat Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Malaysia, 29 lokasi telah diperkenankan untuk melihat anak bulan Syawal pada petang hari berkenaan. Kawasan-kawasan tersebut ialah Pontian Kecil Johor dan Kompleks Falah Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu di Johor, Kompleks Baitul Hilal Teluk Kemang Port Dickson Negeri Sembilan, Bukit Melawati, Bukit Jurga, Banting dan Balik Cerap Selangor, Sabah Bernam, Pantai Pasir Panjang di Selangor, Mukim Pekalan Baru, Perak Darul Rizwan, Pusat Falah Syekh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang, Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda dan Pemandangan Indah Pulau Langkawi dan Menara Alustar, Kedah. Turut mendapat perkenan Bukit Besar, Kuala Terengganu, Bukit Geliga, Kemaman, Pulau Perhentian, Besut, Balai Cirap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Bukit Praksi, Pasir Putih, Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram Kuala Kerai, Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra Semerak, Kelantan. Pusat Falak Miri, Teluk Bandung, Kuching, Tanjung Batu, Bintulu, Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah. Dipaham pula di Bukit Tanjung Batu, Gunung Berincang, Canberra Highlands, Bukit Pelindung, Kuantan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Turut terlibat Menara Kuala Lumpur, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya dan Menara Pandang Masjid Al-Husin, Kuala Perlis. Kemelut rumah tangga pengarah kontroversi Samsul Yusof bersama isteri pertamanya Puteri Sarah Liana bakal berakhir 18 April ini. Samsul, 39 tahun, bersetuju untuk melafazkan talak terhadap Puteri Sarah yang berusia 38 tahun di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur nanti. Perkara itu diputuskan oleh Hakim Syar'i Akmaluddin Ilyas lepas prosiding sebutan kedua laporan Jawatankuasa Pendamai JKP berlangsung pagi tadi. Difahamkan kedua-dua pihak telah mencapai persetujuan untuk membubarkan perkahwinan dengan cara baik serta aman. Dalam pada itu, Puteri Sarah atau nama sebenarnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin menzahirkan rasa syukur dengan keputusan penceraiannya itu dipersetujui oleh Samsul. Semalam kami dah berjumpa dan kami dah berjumpa berdua dan kami dah berbincang dan kami dah capai kata sepakat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Semua terma-terma dah syarat semua dah dipersetujui. Memang ada mutual agreement. Alhamdulillah semua. Mungkin bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan semua mungkin alhamdulillah syukur. Barakah bulan Ramadan. Syamsul. Jadi kita dah jumpa semalam, dah meeting, dah bincang apa semua. Okey, semua dipersetujui. Masa jumpa tu hanya Sarah dengan Samsul saja? Adalah orang lain juga. Adalah saksi-saksi kan. Saksi-saksi. So semua alhamdulillah tak ada gaduh, tak ada apa. Alhamdulillah saya rasa macam went well sangat. Saya rasa macam tak payah aku paling-paling dah lepas ni. Sementara itu, Peguam Syar'i mewakili Puteri Sarah, Dato' Akbidin Abdul Kadir berkata pada tarikh 18 April itu terdapat beberapa terma penyelesaian akan dimaklumkan, antaranya melibatkan hadanah, nusyus, muta'ah, nafkah, iddah dan harta sepercarian yang akan dibawa ke Mahkamah Tinggi. Terdahulu Puteri Sarah tiba di Mahkamah Rendah Syariah pada jam 9.04 pagi tadi ditemani keluarganya. Sementara Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusof tiba lebih awal iaitu jam 8.57 pagi dengan ditemani Peguam Syar'i Azmi Muhammad Rais. Pada 7 Mac lalu, Puteri Sarah dan Samsul diperintahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur supaya melantik wakil JKP dalam kes permohonan perceraian mereka. Kemudian pada 24 Mac lalu, proses JKP yang berlangsung di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi membabitkan pasangan itu difahamkan gagal menemui jalan penyelesaian. Puteri Sarah dan Samsul berkahwin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata, Syaikul Islam 6 tahun dan Sumayyah 4 tahun. Sementara itu, pengarah filem Mat Kilau Samsul Yusof turut berasa syukur kerana kemelut rumah tangganya berakhir dalam keadaan yang baik pada bulan Ramadan. Katanya persetujuan itu dicapai selepas Puteri Sarah Liana bersetuju untuk bertemu dan berbincang semalam. Mungkin doa dari insan-insan
tersayang mungkin, kan ibu bapa mungkin, itulah. Saya tak nak komen banyak-banyak seperti apa yang semua tahu kan. Kalau saya komen banyak-banyak kadang-kadang menjadi media menjadikan ianya headline yang tak betul. Jadi saya nak mengelakkan fitnah lah di bulan Ramadan ni. Itu je saya mampu kata. Syukur alhamdulillah, doakanlah yang terbaik. Baik. Ya, saya telah berbincang secara baik lah dengan Puteri Sarah dan memikirkan masa depan kami berdua, dia juga dan juga anak-anak. Itu yang terbaik. Dah nanti headline macam-macam pun tak nak. Itu saja, alhamdulillah, syukur dah. Cukup. No comment, doakanlah yang terbaik. Doakan yang terbaik. Tertekan kerana hilang pekerjaan dan marahkan jiran yang sering membuat bising. Itu punca seorang lelaki memecahkan cermin kereta jirannya dengan sebatang kayu di Taman Puchong Perdana, Puchong, Selangor, Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Subang Jaya ACP Wan Azlan Wan Mamat berkata bertindak atas aduan yang diterima suspek ditahan di tempat kejadian dan merampas sebatang kayu yang digunakan dalam kejadian itu. Katanya kejadian berlaku sekitar jam 5 petang apabila pemilik kereta iaitu seorang suri rumah berusia 20 tahun terdengar bunyi bising sebelum ternampak lelaki itu memecahkan kesemua cermin keretanya. Semakan lanjut mendapati suspek merupakan seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun dan tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Bagaimanapun suspek sudah dituduh di Mahkamah Majisteri Shah Alam mengikut Seksyen 427 Kanun Kesesaan pada Jumaat lalu. Wan Azlan berkata lelaki itu mengaku salah terhadap pertuduhan dan mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM3,300. Bagaimanapun lelaki itu gagal membayar denda yang ditetapkan mahkamah dan dia ditahan di penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara 6 bulan. Terdahulu tular satu rakaman video kejadian di media sosial menunjukkan seorang lelaki sedang memecahkan cermin sebuah kereta dengan sebatang kayu. Menerusi rakaman video berdurasi 45 saat itu, suspek dilihat hanya berseluar 3 suku tanpa memakai baju ketika berbuat demikian. Isu permohonan pengampunan ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bukan pendirian kerajaan. Sebaliknya didokong UMNO sebagai parti politik. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata hasrat UMNO itu tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat kabinet yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Padan pun tidak pernah dibincangkan dalam kabinet dan dia bukannya pendirian kerajaan. So itu kita kena bezakan. Isu padan itu ialah pendirian parti UMNO. Okay. Parti UMNO as a political party. Bukannya pendirian kerajaan. Dia tak pernah dibawa, to be fair to the UMNO ministers, dia tak pernah dibawa ke kabinet. Jadi itu bukannya pendirian kabinet, pendirian parti dan juga kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan yang terbaik. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kementerian Pengangkutan hari ini. Sebelum ini, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO telah membuat ketetapan untuk merayu pengampunan Datuk Seri Najib daripada Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata hasrat parti itu adalah berlandaskan prosedur perundangan sedia ada dan tiada desakan politik. Katanya parti itu optimis tarikh menghadap As-Sultan Abdullah akan diperoleh dalam masa terdekat. Seterusnya, ujian teori bagi lesen vokasional iaitu lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV dan lesen kenderaan barangan GDL dimansuhkan berkuat kuasa serta-merta. Dalam masa sama, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook mengumumkan kelas teori bagi lesen vokasional pula boleh dilaksanakan secara atas talian. Perubahan yang besar, satu paradigma yang anjakan paradigma yang besar sebab kita tekankan ialah mereka mengambil kelas, kita nak uji praktikal mereka. Katanya lagi pelaksanaan kelas teori bagi lesen vokasional akan dilaksanakan sama ada menerusi platform Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atau syarikat perniagaan pengantara yang dikawal selia JPJ. Tempoh masa kelas teori sedia ada adalah dikekalkan tanpa memerlukan kehadiran secara fizikal ke kaunter JPJ. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.